Alfia Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita menggunakan kitab Salih Al-Syekh Muhammad Riyadhus Salihin, dan kita masih berada pada bab keutamaan ataupun anjuran untuk beruzlah, mengasingkan diri ketika zaman telah rosak. Salih Al-Syekh Muhammad sebab takut terkena fitnah pada agama, jatuh dalam perkara haram dan syubhah dan semacamnya. Itu kita boleh faham daripada tajuk yang nak bincangkan ni, ialah anjuran Nabi SAW untuk kita keluar uzlah, meninggalkan masyarakat yang rosak. Salih Al-Syekh Muhammad. Baik, hari ini kita berada pada hadis yang ke 603, hadis yang ke 603. Terima kasih Nurmadisa, Liza Amani, Zalilah Ahmad, Saksimat Nur Aini Esa, Nur Haimah, Hawa Karim, Mas Najwa, Salih Muhammad, Zawiyah Osman, Nur Radilah Kamaruzzaman, Nur Reha Madum. Minta semua tuan-tuan tolong bantu untuk sharekan live ni seluas-luasnya insya-Allah. Dan muka surat yang ke-466. 466, hadis yang ke-603. Hadis yang ke-603. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Wa anhu, bukan, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala rajulun ayyun nasi afdal ya Rasulullah, qala mu'minun mujahidun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah, qala thumma man, qala thumma rajulun mu'tazilun fi sya'bin min asy-sya'abi ya'budu rabbahu, wa fi riwayatin ukhra yattaqillah wa yad'un nasa min syarrih. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, manusia yang macam manakah yang paling utama itu? Siapakah manusia yang paling utama? Dalam ramai-ramai manusia yang ada, mesti ada orang yang tinggi kedudukannya, mesti ada orang yang rendah kedudukannya. Semua orang tak sama. Semua orang pun duduk dalam posisi yang tak sama. Allah tak jadikan kita semua sama. Kita ni semua berbeza. Tuan tahu manusia ni kadang-kadang ada muka lebih kurang, tapi mesti ada beza. Ya, saya faham. Tuan-tuan tahu tak, manusia seluruhnya manusia di dunia ni, Salih Alaihi Muhammad, tak sama dia punya tamprin. Tamprin dia tak sama. Dia punya apa? Cap jari dia. Setiap daripada manusia mesti berbeza. Tuan boleh bayang tak berapa banyak Allah ciptakan tamprin ni, perbezaan pada tamprin manusia ni. Hebatnya penciptaan Allah. Muka manusia hampir sama ada,
Tapi kalau perhati, dia takkan sama. Mesti ada beza. Apatah lagi kalau terkait dengan perangai, watak, akhlak, mesti berbeza. Walaupun dia sebut dia tu perangai sama aja, perangai sama, tapi dia takkan sama. Ini nampak hebatnya penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang paling baik ataupun yang paling aula daripada kalangan manusia, Allah sebut hang hitam, hang putih, hang kenting, hang lurus, hang tinggi, hang rendah, hang gemuk, hang kurus, hang kaya, hang miskin. Macam mana pun kedudukan kita dalam masyarakat, yang menilai siapa yang menilai duduk, tempat duduknya manusia itu ialah siapa yang paling bertakwa. Yang tu nilaian Allah sebenarnya. Allah lagi. Berayak mata-mata tahan. Ya Allah Rabbi. Baik, yang paling Allahumma salli dikira oleh Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Yang tu yang paling tinggi dan paling hebat. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ni sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad, seorang lelaki ni tanya dekat Nabi SAW, orang di kalangan manusia ni siapa yang paling afdal sekali, yang ni dari segi amalan yang dia buat, dari segi amalan dia yang boleh bawa dia sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Yang boleh bawa dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk dia jadi orang yang paling bertakwa. Yang paling afdal. Yang paling afdal dia. Baik. Salih semua. Ni sahabat-sahabat dia macam ni. Dia suka tanya Nabi SAW. Suka tanya supaya mereka dapat buat. Amalan apa yang boleh buat masuk syurga? Tanya tu sebab dia nak buat. Dia tanya, ayun nasi afdal ya Rasulullah? Manusia yang macam manakah yang paling utama itu ya Rasulullah? Nabi SAW jawab, qal mu'minun mujahidun binafsi wa mali fi sabilillah. Seorang yang sallallahu alaihi Muhammad berjihad, berjuang di jalan Allah, dan berjuang dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah SWT. Lalu dia bertanya lagi, Tumaman, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala, bila berkata, thumma rajulun mu'tazilun fi sya'bin minasy'abi ya'budu rabbah. Seorang yang dia keluar beruzlah, dia menyendiri di mana? Di sebuah lereng gunung daripada lereng-lereng gunung yang ada. Kalau sebut asy'abu ni maksud dia apa? Ada lorong-lorong yang ada di lereng-lereng gunung, atau celah di antara gunung, atau celah yang menjadi aliran air. Kalau bukit-bukit ada celah tu yang ada lereng-lereng tu, ada tu celah tu, itulah dia panggil asy'ab. Sya'bun bin asy'ab, di lereng di antara lereng-lereng bukit. Baik. Dan dalam sebuah riwayat yang lain ada tambahannya, yattaqillah wa yad'un nas min syarrih, yang bertakwa kepada Allah dan meninggalkan masyarakat kerana kejahatannya. Ini dua kelompok orang yang amalannya paling afdal. Yang pertamanya siapa? Ialah orang yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan harta.
Kita ni perjuangan ataupun jihad ni dia ada dua peringkat. Satu, jihad yang sebenar. Jihad yang sebenar ni iaitu jihad kita berperang dengan musuh-musuh Islam, keluar berperang. Kita mungkin tak sampai tahap tu, tapi akhir zaman dia akan bawa kepada arah situ. Kita ni pula sallallahu alaihi Muhammad, kalau tempat kita ni mungkin jihad kita cara lain, macam mana cara nak tegakkan Islam dekat muka bumi ni macam tu. Saya sebab kena semua kena buat kerja untuk agama. Semua yang duduk depan saya, semua yang dengar live ni, semua kena posisikan diri dalam nak pastikan agama ni diletakkan di tempat dia. Kita ni apa yang kita buat untuk agama kita? Apa yang kita buat? Adakah kita buat agama tu, kita belajar agama, gitu, cerita tentang agama kita untuk diri kita seorang je? Tak boleh. Kita kena buat kerja agama untuk masyarakat juga duduk dalam agama. Semua kena buat macam tu. Buatlah masing-masing. Buatlah pada posisi masing-masing. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama, jihad berhadapan dengan musuh yang sebenar, iaitu berperang jalan Allah. Yang keduanya, jihad melawan syaitan dan nafsu. Jadi bukan musuh sebenar, bukan musuh lah, musuh, tapi bukan dalam keadaan keluar perang tu. Musuh dalaman kita, iaitu syaitan dan nafsu. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa kelebihan kita berjihad di jalan agama? Nombor satu sekali, sallallahu alaihi Muhammad, bila kita memposisikan diri kita sebagai orang yang berjihad ni, yang pertamanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitulah ia merupakan amalan yang paling utama. Wajahidu fi sabilillah, wajahidu fillahi haqqun. Sallallahu alaihi Muhammad. Wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadih. Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 78. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Nombor satu, saya Muhammad, bila kita berjihad di jalan Allah, nombor satu sekali, subhanallah, dia adalah amalan yang paling utama. Nombor dua, sallallahu alaihi Muhammad, jihad di jalan Allah ni merupakan salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan perangilah mereka, sallallahu alaihi Muhammad, sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata kerana Allah. Allah perintah kita untuk keluar berjihad. Yang ketiga, sallallahu alaihi Muhammad, jihad bukan setakat kita lawan dengan musuh. Jihad juga ialah apabila kita memberikan pertolongan kita kepada orang lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah sebut dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Al-Anfal ayat 72. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awamu nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan, yakni kepada orang-orang muhajirin, mereka itu sallallahu alaihi Muhammad, satu sama lain lindung melindungi. Tu, jadi berjihad juga sallallahu alaihi Muhammad ialah dalam keadaan bila kita tengok ada orang susah, ada orang yang memerlukan bantuan, kita pergi tolong. Itu pun salah satu daripada bentuk jihad. Saya Muhammad. Yang berikut ya tuan-tuan, kelebihan daripada kita keluar berjihad ni ialah Allah akan berikan kepada kita pahala yang berlipat kali ganda. Sallallahu alaihi Muhammad.
Tanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang setara dengan jihad fi sabilillah? Nabi SAW berkata, kamu tidak akan boleh mengerjakan amalan yang setara dengan jihad. Sahabat tanya Rasulullah, ada tak amalan yang kalau kami buat tu kami pahala dia sama aja dengan jihad? Nabi kata tak ada. Tak ada amalan yang lebih hebat ataupun setara dengan kita berjihad di jalan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ulang persoalan tu 2 atau 3 kali. Nabi SAW tetap menjawab, kamu takkan boleh. Yang ni tak ada benda yang amalan yang setara dengan jihad. Kemudian Nabi SAW menjawab pada kali yang ketiganya, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah itu seperti orang yang berpuasa, solat dengan khusyuk dan membaca ayat-ayat Allah. Dia tidak berhenti daripada puasa dan solatnya sehingga orang yang berjihad di jalan Allah itu kembali. Kalau nak compare juga orang ni, dia berjihad, dan kalau tak pergi berjihad ni, dia semayang, dia puasa, dia baca Quran dengan penuh khusyuk, dan dia ulang perbuatan itu seluruhnya, sehinggalah orang yang keluar berjihad itu kembali, baru boleh dapat challenge. Yang kelima, bila kita berjihad di jalan Allah ni tuan-tuan, ialah Saudara Syekh Muhammad, Allah akan menghilangkan kesedihannya, Allah akan menghilangkan kesusahannya. Nabi SAW menyebut dalam sebuah riwayat, wajib ke atas kamu berjihad di jalan Allah, karena sesungguhnya jihad di jalan Allah itu merupakan salah satu daripada pintu-pintu syurga. Ada satu pintu, nama dia pintu jihad. Nanti orang yang berjihad dalam Allah, dia akan dapat masuk ke pintu syurga, Saudara Syekh Muhammad, daripada pintu jihad. Dan Nabi sambung lagi dalam hadis ini, Nabi kata apa? Saudara Syekh Muhammad, Allah akan menghilangkan dengannya daripada kesedihan dan kesusahan. Antara janji Allah, bila dia dapat masuk syurga daripada pintu jihad ni, apa dia dapat? Allah akan hilangkan dekat dia kesedihan. Sedih tak keluar dulu berjihad, sedih tinggal keluarga. Ustaz Muhammad dah. Dia kata sampai tak ada nak tengok anak. Tengok-tengok besar coy dah budak tu. Ustaz Muhammad. Saya teringat, kita ni dalam bab agama ni banyak alasan kita banyak. Alasan kita banyak dalam nak buat kerja agama. Antara alasan paling ketara sekali tuan-tuan sekalian ialah keluarga, anak pinak, harta benda. Allah sebut dalam Quran yang jadi pengikat kita kepada kita nak berjihad di jalan Allah ni ialah al-mal wa banun, harta dan anak pinak. Nah, semua. Berapa ramai ni yang kita duduk dalam ni yang sanggup tinggal keluarga dia sat untuk dia keluar dakwah, untuk dia keluar ajak orang ke agama. Saya lihat semua. Orang lain semua apa buat ni? Kita duduk aja. Kita sikit pun tak rasa cemburu dengan orang yang boleh keluar tinggal keluarga dia untuk dia buat kerja agama. Dia tak rasa apa. Dia kata, boleh lah. Aku ni family man. Dan saya semangat. Bila dia rasa rugi ni, waktu dia mati ni, dia akan rasa kerugian ni. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad. Imam Hasan Al-Banna sallallahu alaihi Muhammad, waktu kami duduk usrah tu, antara benda yang usrah ni kena pi. Usrah ni kita berhimpun. Usrah ni Nabi SAW mulakan usrah ni waktu Sallallahu Alaihi Muhammad, waktu Nabi SAW duduk di rumah Arqam bin Abi Arqam. Tak boleh nak keluar dakwah secara terang-terang, maka Nabi SAW melakukan perhimpunan dengan para sahabat Nabi SAW di rumah seorang sahabat nama dia Arqam bin Abi Arqam. Maka Nabi SAW akan mentarbiah mereka, bagi mereka semangat, cerita tentang agama, cerita tentang syurga neraka, cerita tentang kekuatan iman, masak iman kat para sahabat. Maka tradisi ini diteruskan Sallallahu Alaihi Muhammad yang kita panggil sebagai usrah. Berhimpun, naqib kita akan bagi tazkirah, naqib kita akan pada kitab-kitab dibahas, dan dia ada rukun-rukun dia, rukun-rukun usrah. Dan di antara perkara yang penting dalam penglibatan kita dalam usrah ni ialah kita wajib mai kecuali uzur syar'i. Kalau uzur syar'i baru tak apa, tapi kena maklum kepada
Salih alaihi Muhammad, tuan rumah yang menganjurkan usrah tu kepada naqib, kata kita tak boleh mai. Bukan saya saja tak boleh mai, tetap tak ada. Mana boleh tak boleh. Berapa orang? Satu usrah tu kata ada 10 orang. 10 orang ni wajib mai usrah bila ada usrah. Kalau seorang tak boleh mai, dia kena maklum dekat naqib. Minta maaf naqib, saya tak boleh mai. Dan saya pun diajak untuk bercakap ni sebenarnya dalam usrah. Sebab dalam usrah kita ditrain, kita diajak untuk bagi ucapan. Okey, tugas. Okey, Jafri minggu depan mai usrah, tolong syarah yang ni. Oh, kita pun balik bukan main buat catatan bawah sebagainya. Pergi usrah sekejap lagi nak buat pembentangan kan. Kita diajak sebab kita ni nanti semua dai, semua kena berdakwah. Saya Muhammad, dia ada berapa rukun usrah. Yang pertama antaranya ialah yang pertamanya ta'aruf, kena mengenai. Lepas bila ta'aruf, dia tafahum, dia mesti faham alur usrah dia. Yang ketiga ialah takaful, tolong menolong di antara satu sama lain. Paling tidak ada benda ni. Saya kita diajak dalam usrah. Usrah ni penting. Tuan-tuan saya dalam keadaan kita nak berdakwah, kita nak buat kerja agama, usrah ni sangat penting. Tanpa usrah pasti rebah, tanpa tarbiyah pasti rebah. Salah satu bila program tarbiyah orang-orang yang buat kerja agama ialah usrah. Dia kena ada usrah. Tuan-tuan saya antara yang mempelopori usrah ni ialah Imam Hasan Al-Banna. Dan satu hari waktu dia nak keluar daripada rumah dia, tuan-tuan, anak dia sakit. Anak dia sakit. Kalau kita anak sakit tak pergi dah. Dia kata anak Allah jaga tak apa. Minta isteri dia jaga dan tetap di usrah. Dan perjalanan usrah kadang-kadang mencecah sehingga 1000 km semata-mata untuk pergi usrah. Tapi pergi tak tinggal. Salat Muhammad. Kita tambah-tambah lelaki-lelaki kadang-kadang kena rasa malu sikit. Bila orang pekat keluar, orang tekak buat kerja agama, kita boleh duduk di rumah. Sebab apa? Alasan kita jaga anak. Kadang-kadang kena rasa malu sikit, kena rasa cemburu sikit ke orang. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, subhanallah Muhammad. Ingat nanti dekat akhirat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada apa? Ada satu syurga yang Allah sediakan kepada orang-orang yang keluar berjihad di jalan Allah. Sedih tak? Sedih waktu hidup kat dunia. Takut tak? Takut waktu hidup kat dunia ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Susah tak? Susah. Siapa kata buat kerja agama ni tak susah? Susah, sedih, takut, semua ada. Tapi nanti bila Allah bagi dekat dia salah satu pintu, nama pintu jihad, Allah akan menghilangkan dengannya kesedihan dan kesusahan. Dan subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, yang berikutnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah ni, Allah janjikan kepadanya syurga. La yastawi, Allah sebut sallallahu alaihi Muhammad, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghair ulil darrari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al qa'idina darajah wa kullan wa'ada Allahu al husna wa faddalallahu al mujahidina 'ala al qa'idina ajran 'azima. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, tak sama seorang mukmin yang duduk sahaja, dia tak keluar untuk berjihad, yang tidak ada uzur, dengan orang-orang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk dengan satu darjat. Orang yang tak pergi mana-mana, duduk saja. Orang lain keluar untuk keluar berjihad. Orang tu dengan orang ni tak sama. Orang tu Allah angkat sallallahu alaihi Muhammad, dia satu darjat melebihi daripada orang yang duduk saja. Kepada masing-masing mereka Allah janjikan pahala yang baik, yakni syurga, dan Allah melebihkan orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 95. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya tuan-tuan, dia akan mendapat rezeki walaupun dia telah meninggal dunia. Dan demikian Allah sebut
Janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Nabi sebut, dapatkah kita bertanya tentang hal itu? Orang bertanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, roh-roh mereka seperti burung hijau yang melebarkan sayapnya di syurga di mana saja mereka kehendaki. Kemudian dia bernaung di atas lantera yang bergantung di atas arash. Kemudian mereka seperti itu Tuhanmu muncul kepada mereka. Allah berfirman, mintalah kepada aku apa yang kamu inginkan. Mereka berkata, Tuhan kami, apa yang kami minta kepadamu sementara kami sedang melebarkan sayap di syurga sesuka hati kami. Ketika mereka melihat bahawa mereka tidak dibiarkan untuk diminta, maka mereka berkata, kami meminta agar roh kami dikembalikan kepada jasad kami di dunia, kemudian kami ingin terbunuh kembali di jalanmu. Ketika Allah SWT melihat bahawa mereka tidak minta hal lain kecuali hal itu, maka mereka pun ditinggalkan. Orang-orang yang berjihad dengan Allah dan mati syahid, mereka ni akan duduk dalam perut-perut burung berwarna hijau yang berterbangan di dalam syurga. Burung ni terbang, dia duduk menikmati keindahan syurga dalam perut-perut burung. Syurga ni bukan tunggu duduk, tengok pun nikmat dah. Mereka duduk dah. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka dah duduk dalam syurga dah. Mereka duduk terbang di antara syurga tu. Cuma tak boleh duduk lagi pasal belum sampai waktu dia. Siapa? Orang yang syahid di jalan Allah. Yang mereka dapat rezeki. Allah kata kat mereka, minta apa kamu nak minta. Sallallahu alaihi wasallam. Minta. Dia kata, sallallahu alaihi wasallam. Putih-putih suara dia kata, Rauf, mintalah. Dia kata, kami nak minta apa lagi, sedangkan kami ni duduk terbang di antara syurga dia terbang. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu Allah kata, minta apa kamu nak minta. Dia daripada tengok Allah macam mereka ni tak boleh nak, Allah tetap suruh mereka kata, ya macam inilah ya Allah, hantar kami, bagi kami hidup balik, supaya kami nanti boleh keluar perang lagi dan kami mati syahid lagi. Sebab kenikmatan dia ketika dia berhadapan dengan kematian yang nama dia mati syahid. Macam mana rasa dia tak tahulah. Tapi sampai orang yang dah mati syahid tu diminta lagi sekali nak mati syahid, pasal keindahan dan kelazatan kepada kematian yang namanya mati syahid. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak mati syahid maksudnya kena keluar berjihad dulu. Kalau tang nak keluar ni pun tak boleh dah, nak keluar daripada rumah pun tak boleh ni. Sallallahu alaihi wasallam. Nak keluar daripada rumah pun tak boleh ni. Apa cerita nak mati syahid? Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya tuan-tuan, dia akan diampunkan dosa-dosa dia. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang sangat pedih? Allah jawab, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dan itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Yaghfiru lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Nescaya Allah akan mengampuni dosa kamu dan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan masukkan kamu ke tempat tinggi yang paling baik, yang lebih baik dalam syurga Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Kita rujuk surah As-Saff ayat 10 hingga ayat 12. Lagi kelebihan orang yang berjihad di jalan Allah, dia akan diselamatkan daripada azab kubur. Siapa yang berjihad dengan Allah akan diselamatkan daripada siksa dan fitnah kubur.
Nabi SAW menyebutkan orang yang mati syahid mendapatkan 6 hal di sisi Allah. Diampunkan dosa-dosanya sejak pertama kali darahnya mengalir, diperlihatkan kedudukannya di syurga, diselamatkan daripada siksa kubur, dibebaskan daripada ketakutan yang besar, dihiasi dengan perhiasan iman, dikawinkan dengan bidadari dan mendapat syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Banyak lagi lah tuan-tuan kelebihan-kelebihan daripada orang yang berjihad di jalan Allah ni. Cuma kita ni, kalau kita sebut kita ni orang beriman, kita memang kena letak satu posisi apa kerja kita untuk martabatkan agama. Apa kerja kita? Sallallahu alaihi Muhammad untuk kita buat kerja agama ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Laki ke perempuan ke semua ada tugas dia. Baik, itu yang pertama Nabi sebut. Orang yang paling afdal ialah mukminun mujahidun bi nafsihi wa malih fi sabilillah. Seorang yang berjihad dengan nyawanya dan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Thumma man? Ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Qala thumma rajulun mu'tazilun fi sya'bin min asy-sya'bi ya'budu rabbahu yattaqillah wa yad'un nas min syarrih. Seorang yang pergi menyendiri di lereng-lereng bukit daripada lereng-lereng gunung yang ada untuk beribadah kepada Tuhannya. Dia bertakwa kepada Allah dan meninggalkan masyarakat kerana kejahatannya. Hadis ini menunjukkan keutamaan uzlah, keluar untuk menyendirikan diri untuk beribadat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Untuk apa? Sebab khawatir terhadap fitnah dunia. Ni waktu-waktu yang macam ni kena cari tempat yang ada agama yang kuat, yang boleh protect diri kita. Kalau tuan-tuan duduk dekat luar Sallallahu alaihi Muhammad, mungkin ancaman-ancaman kepada agama kita tu lebih berat. Orang dah sampai tak tahu mana betul mana salah. Sallallahu alaihi Wasallam, mana boleh mana tak boleh. Orang buat ikut-ikut suka. Lah ni, orang buat apa saja ikut suka. 2-3 hari ni saya cuba untuk tegur. Lah ni orang suka buat konten TikTok. Konten TikTok paling apa. Lah ni macam-macam dia nak buat. Sallallahu alaihi Muhammad untuk dapat follower yang ramai. Engagement dengan follower dia kena selalu. Antara benda yang mereka buat ialah mereka buat video-video pendek. Lagi merepek video tu, lagilah orang suka share. Dan di antara trend benda yang mereka suka buat lah ni ialah dia seorang yang dia berlakon beberapa watak. Tak payahlah duk ambil orang lain berlakon, dia berlakon sendiri. Cuma bila dalam drama ataupun cerita-cerita pendek ni, dia mesti ada orang lelaki-lelaki, mesti ada orang perempuan. Maka dialah jadi orang lelaki-lelaki itu, dan dialah juga jadi orang perempuan tu. Dia berlakon 2 watak, dia rakam dia, sekali dia rakam lagi satu, dia rakam tu, digabung-gabung rumah jadi macam cerita. Saya sebab macam 2 orang duduk bersembang lah. Orang ni seorang duduk depan tu, mula dia shoot kawan ni, dia lelaki-lelaki. Sekali kawan tu pula tanya, nak pergi mana ni? Sekali kawan tu jawab, nak pergi kedai lah. Sebab dia lah dua-dua tu. Cuma yang ni dia pakai baju lelaki-lelaki, sekali dia pakai pula baju perempuan. Ustaz Muhammad. Jadi inilah di antara benda yang mereka duk buat. Saya cuba nak tegur. Macam mana cara nak tegur? Kita bawa keluar dalil dan hadis Nabi SAW, orang lelaki-lelaki tak boleh berpakaian dengan pakaian perempuan. La'ana Rasulullah SAW. Rasulullah melaknat kepada orang lelaki-lelaki yang berpakaian sebagaimana perempuan, dan sebaliknya orang perempuan yang berpakaian sebagai lelaki. Sehingga Salih Al-Samad, Ibnu Hajar Salih Al-Samad dalam kitabnya cerita yang dengan maksud dia apa tu? Maksud memakai aksesori, memakai pakaian orang perempuan. Dia pakai tudung lah, dia pakai gelang lah, dia pakai baju lah, yang bukan pakaian dia, itu pakaian perempuan. Rasulullah melaknat orang yang berpakaian macam tu. For whatever reason yang dia ada, apa saja alasan dia nak bagi, Allah main-main saja.
Allah nak buat konten saja. Allah. Hang boleh sebut apa saja alasan. Bila Nabi tak bagi, tetap tak boleh. Tapi bila kita nasihat, depa marah kita balik. Untuk cerita orang lah ni. Buat tak heran. Depa tak dengar, depa tak buat, depa tetap buat dengan apa yang depa suka nak buat. Dan seolah macam orang tegur ni pula orang salah. Pasal apa? Ustaz tapi tegur dia direct sana. Tegurlah dia secara peribadi. Hang buat benda tu secara terang-terang, ramai orang ikut, lagi banyak dia buat konten, lagi besar follower dia. Lepas tu nak tegur dia seorang. No, yang beribu orang yang dia ikut hang tu, siapa nak tegur dia apa? Siapa nak nasihat, siapa nak bagi ilmu, kata benda yang hang buat tu salah. Bila mereka follow, maksud mereka menganggap benda mereka buat tu okey, sebab tu mereka ikut. Kalau orang tu buat satu benda yang salah, orang yang ada iman dan ada akal, dia nak ikut tak? Dia tak ikut. Habis pasal apa yang orang ni ikut? Orang-orang ni ikut sebab dia rasa kata benda ni sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad, betul. Tak ada salah. Okey, sebab tu dia ikut. Jadi kalau kita tegur dia seorang, ni yang bawah-bawah ni yang beribu orang, yang beratus ribu, yang entah kadang cecah milion ni, siapa nak tegur? Ada hari tu saya cuma jadi geng-geng kita pun dia buat juga, geng-geng yang Islamik ni pun cuba juga buat konten-konten dakwah, untuk dakwah lah, buat program, buat short-short video untuk dakwah ni. Dalam tu pun ada juga pergi buat juga pakai baju mak, nak berlakon jadi mak. Saya tegur, yang ni saya tegur, Salih Ahmad tolong delete video ni, pasal saya tak boleh berlakon jadi mak tu jadi perempuan, tak boleh pakai. Oh, minta maaf, saya tak perasan. Lain kali nak buat video, tanya dulu, cek dulu, tengok boleh tak boleh buat macam ni. Tak boleh, jangan buat. Allahumma salli ala Muhammad. Dia nak cerita, itulah keadaan dekat luar sana. Tu sikit, banyak lagi yang dahsyat-dahsyat. Salli ala Muhammad tuan-tuan. Yang dekat luar sana. Maka waktu ni macam mana? Kita kena cari tempat yang subhanallah boleh jaga agama kita, jaga amalan kita. Sebab saya ucap tahniah dan syabaslah kepada makcik-makcik, pakcik-pakcik yang memilih untuk duduk dalam madrasah waktu ni. Kan? Kita pun tahu kalau kita tak duduk kat sini, bila kita balik duduk rumah, amalan kita tak sama. Memang tak sama punya. Duduk kat sana kita dengan TV kita, dengan urusan rumah kita, dengan kerja apa kita nak buat. Duduk tak ni mau tak mau nak kena pergi mayang jemaah kat masjid, mayang sunat, baca Quran, halaqah, duduk dalam majlis ilmu sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Maka tuan-tuan, inilah kekuatan yang kita ada. Kekuatan kita ni ialah bila kita duduk dalam jemaah, dalam grup dia. Maka ini dia panggil apa? Keutamaan uzlah ketika khawatir terhadap fitnah. Tapi perkataan ini tidak menafikan hadis-hadis yang lain. Nabi SAW sebut lagi hadis yang lain. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Seorang yang Allahumma salli alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Yang paling baik daripada kalangan kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Contoh, sallallahu alaihi Muhammad. Banyak lagi lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sallallahu alaihi Muhammad. Seorang yang khairukum, orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang baik terhadap keluarganya, dan akulah orang yang paling baik. Banyak lagi Nabi SAW sebut tentang golongan-golongan yang paling baik. Cuma ni salah satu daripada hadis yang menceritakan tentang manusia yang terbaik di kalangan manusia, dan dia berbeza-beza sesuai dengan waktu, keadaan, personality dan sebagainya. InsyaAllah, mudah-mudahan saya simak perkongsian kita pada hari ini jadi manfaat. Kita akan bincang pada hadis yang berikutnya, sallallahu alaihi Muhammad, hadis tentang keadaan di akhir zaman. Yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanamun. Akan sampai satu waktu nanti, sebaik-baik harta orang muslim adalah binatang ghanam, binatang ternak, yattabi'u biha sya'fal jibal,
yang dia gembalakan di puncak-puncak gunung. Dia pasal apa jadi macam tu? Itu kita akan bincang pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Zak Dayah tanya, Ustaz, apa beza dengan kuliah secara maya dengan datang ke masjid? Dengar ni elok. Kali Aziz Muhammad. Ada beza? Ya, ada beza. Manfaat ilmu dapat tak? Insya-Allah manfaat ilmu tetap dapat. Cumanya saya nak tanya muslimat yang duduk depan saya ni, waktu balik ke rumah, dengar tak live kod Facebook ke, kod handphone ke, kod dengar tak? Dengar. Sama tak dengan duduk dekat dalam ni? Waktu tengah duduk tengok tu, buat kerja lain tak dalam tempoh sejam ceramah? Kita akan cenderung untuk biasa buat benda lain, pasal benda tu bukan duduk depan kita. Ustaz tu ni sejam duduk ceramah ni, beku duduk sana ni, tak pergi mana pun. Tak pergi mana, duduk bersila. Maksudnya kalau duduk depan guru, kita boleh dapatlah 80% kot, 20% tu tersengguk, lena, hilang sekejap apa semua sebagainya. Adalah benda-benda kita buat cuit-cuit apa sikit. Tapi waktu duduk dekat rumah, tengok yang tu pasti lebih kurang persen dia. Tamam. Yang keduanya, Salih Aziz Muhammad, barakah majlis dia panggil. Barakah majlis. Nabi SAW cerita, idza marartu bi riyadil jannah farta'u, kalau kamu mai duduk, kamu lintas satu tempat yang namanya taman syurga, singgah. Saya pun sama tuan, kadang-kadang kita buat online class. Bukan saya menyampai, kalau saya menyampai saya cerah lah sepanjang-panjang tu. Kalau online class tak, buka video dengan online class, lena sedap-sedap habis. Kawan tu tengok, buka video tu sekalian, buka tu ni. Lain-lain nampak belakang tu tak ada, tidak. Dia terlena sedap-sedap. Saya Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Barakah majlis. Nabi kata, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kamu mai duduk dalam kamu satu lintas tempat namanya taman syurga, kamu pergi duduk. Ada Allah semua. Sahabat tanya, apakah itu taman syurga ya Rasulullah? Al-halaqatu dzikr. Satu riwayat sebut al-majalisul aim, kumpulan yang duduk zikir pada Allah, mengingati Allah, ataupun majlis-majlis ilmu. Nabi suruh pergi duduk dalam majlis. Bahkan duduk dalam majlis pun beza. Siapa duduk paling dekat, barakahnya bertambah berbanding dengan orang yang makin belakang. Jom. Kalau duduk dalam majlis tu sendiri pun ada beza dia, apatah lagi duduk di luar majlis. Makcik-makcik main mengaji malam ni, pagi ni. Tapi hari ni saja buat perangai berkelahi dengan kawan rumah dia ke apa. Kawan rumah dia duduk dalam ni, dia tak mau duduk ni lah, pergi duduk belakang, menyandak kat dinding pula. Duduk kat luar tu, tak kursi tu. Sama tak duduk dalam duduk ni? Dapat ilmu sama tak? Faham sama tak? Sama aja. Dia duduk tu, dia dengar sopa je. Dia duduk ni dengar sopa je. Tapi apa yang bezakan yang ni dengan yang tu? Barakah. Kalau yang duduk dekat dalam ni pun ada beza barakah di antara orang duduk depan, orang duduk belakang, orang menghadap, orang beralih kot lain, orang melunjuk, orang bersila. Ada tak? Orang bersila, dia melunjuk kat guru dia, dia duduk dalam majlis, dapat dalam majlis, dapat. Hilang barakah pasal melunjuk kat guru. Itu pun ada beza, apatah lagi bila duduk di luar. Boleh faham tak? Tapi dapat dan manfaat ilmu tu, dapat. Tapi jangan sampai kita nak kejar kelebihan ilmu tu sampai langsung dah tak boleh nak pi, tinggal selat semua. Dengar Alia sebut apa, sambil tengok live sambil makan. Kita kat sini tak ada nak makan. Imam Syafi'i sebut, Salih Muhammad, aku takkan minum, dia duduk dalam kelas takkan minum walau setitik ayam sebab guru duduk kat depan. Imam Syafi'i sebut, aku selak kertas, selak pelan-pelan, takut sekali terganggu guru aku yang sedang mengajar. Adab dia subhanallah Salih Muhammad bila duduk dalam majlis ilmu, dan adab ni tak dapat kita buat bila kita duduk seorang-seorang. Itu beza dia. Tapi dapat dan manfaat ilmu tu? Dapat. Maka jangan tinggal disebabkan benda tersebut. Salih Muhammad, kita dah tak lepi ya ni.
dah semua kena kuarantin kat rumah apa sebagainya. Saya Muhammad habis tu ustaz kata kalau tengok ni lagi tak sama apa berkat, tak payah tengoklah. Tak, bukan maksudnya tu, tengok tu dapat juga lah berkat, dapat juga manfaat. Tapi nak tanya sama ke tak sama, jawapan dia tak sama. Tak sama. Bahkan guru saya sebut yang dibahaskan oleh ulama semenjak ada kaset kan. Dulu kaset kita dengar kan. Kuliah kaset. Kuliah VCD dulu sebelum VCD ada kaset dulu. Cucuk tu rewind kan. Zaman tu dengar Ustaz Syamsuri kan. Zaman tu dengar Ustaz Syamsuri, dia tu Ustaz Syamsuri penuh dengan kaset rumah tu, berselera Ustaz Syamsuri. Salih Muhammad. Guru saya sebut, kita tak boleh nak sebut dia sebagai guru kita sebab dia terputus. Guru saya menyebutkan, siapa guru kamu? Ustaz tu yang saya dengar melalui kaca TV, tak boleh nak kata dia guru kita pasal kita terputus dengan dia. Kita melihat dia tapi dia tak melihat kita. Dia kena ada berdepan baru boleh declare dia guru kita. Kalau sebut Ustaz Muhammad, ustaz tu menyebutkan, betul. Ustaz itu menyebutkan pasal kita dengar dia. Kita nak ambil point dia kan. Dia kata apa? Buatlah sembahyang duha. Contoh. Dia kata apa? Saya dengar ustaz tu sebut kata kelebihan sembahyang duha gitu. Dia tak boleh sebut guru saya menyebutkan sembahyang duha pasal dia indirect dia bukan guru kita. Dia guru yang kita ambil manfaat daripada ilmu. Dia terputus tu. Jadi Salih alaihi Muhammad, dan itu maksudnya berbeza tu. Waktu guru saya sebut kalau ada peluang guru-guru yang kita mengaji melalui online ni, cuba pergi jumpa dia untuk ambil sikit kelebihan ilmu, kemudian baru dia tu jadi guru kita. Boleh sebut dia guru saya. Wallahu a'lam, insyaallah. Ini manfaat. Minta ampun, minta maaf salah silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadakas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa anna batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.